Okey, baik. Siap dulu ya. Sekejap ya. Okey, nampak Amir? Bismillah. Amir tak Amir? Amir, respon sikit Amir. Boleh? Nampak tak yang saya paparkan ni? Boleh Ustaz. Boleh ya? Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tajuk yang Amir Zafran buat ni ialah persepsi pelajar terhadap pengajaran tilawah Al-Quran di sekolah dan di luar sekolah. Cuma bila kita bincang buat tajuk ni, sebenarnya kita tak boleh buat tajuk dulu. Tak apalah. Jadi mungkin awak dah buat tajuk ni berdasarkan apa yang awak tulis dalam latar belakang atau masalah kajian ya. Baik, bila nak buat satu penulisan, okey, kita akan pilih bidang dululah. Jadi bidang apa yang nak dikaji? Macam awak ni saya nampak lebih pada pembelajaran atau pengajaran Al-Quran, betul ya? Betul Ustaz. Okey. Cuma skopnya tu lebih pada persepsi pelajar lah. Okey. Jadi berdasarkan perkara tu, saya baca awak punya latar belakang masalah ni. Okey, maknanya awak tulis pada hari ini banyakkan murid tidak tahu baca Quran ya. Mereka walaupun kita telah belajar di peringkat suara rendah berdasarkan kajian. Okey. Jadi kajian 1996. Bukan tak boleh ambil kajian ni, boleh. Tapi dia mesti disokong dengan apa-apa statement atau hasil kajian yang terkini. Yang terkini tu maksudnya biasanya rasionya antara 5 tahun, dalam tempoh 5 tahun. Sekarang ni 2021 tapi terlalu awal kan. Jadi kita ambil 2015 sampai 2020. Jadi kena masukkan kajian-kajian 1996 dan masukkan juga 2015 dan hingga 2020. Itu kena masukkan. Sebab kita nak tahu isunya. Kalau saya kata 1996, isu ni dah selesai dah. Pihak KPM pun dah buat dia punya cara mengatasi masalahnya dengan sistem pembelajaran yang lebih baik. Dia dah tak ada dah contohnya kaedah ataupun isu pelajar skor rendah tak tahu baca Quran. Dan 1996 ni tak ada Jacob lagi. Ni Jacob tak ada. Lepas tu tahun 2000 tak saya tahun 2011 dah mula Jacob. Ini antara kesan kaedah macam mana KPM selesaikan masalah ni. Jadi dia tak boleh jadi isu terkini. Betul ya? Faham Faham Amir? Faham? Boleh? Boleh. Jadi kajian tu kena lagi terkini. Kita nak dapatkan apa isu yang terkini ni sebenarnya. Okay. Kemudian kajian awak juga ambil pandangan 2003, 2005, 2006. Ini pun lama juga ni. Ini pun daripada kajian Alwi, Halim Tamuri dua-dua ni dia pun kata bukan tak boleh kita ambil ni, boleh tapi kita kena ambil lagi terkini lagi. Nak kuatkan lagi. Ini mungkin isu lama. Mungkin kajian Alwi Abdul Halim 2005-2006 ni menunjukkan kelemahan Islam menyebabkan timbulnya masalah penguasaan pelajar dalam kemahiran Al-Quran. Jadi isu dia ialah kelemahan pengajaran. Tapi hari ini adakah kelemahan pengajaran lagi? Ataupun kelemahan di sudut lain? Itu maksudnya. Ini kaji di mana? Contohnya kan. Jadi benda-benda input tu perlukan untuk awak nak kuatkan memang betul awak nak buat kajian ni. Nanti boleh dipertikaikan. Sebenarnya dah selesailah masalah ni contohnya. Tahun 2002, 2003 dah ada jawapan dah. Macam tu kan. Jadi awak akan masukkan kajian-kajian 2015 sampai 2020. Nak muatkan lagi kajian awak ni. Okey. Maksud saya anda tak cukup lagi nak buat kajian tentang ni. Tak cukup lagi. Kemudian
awak tulis dulu perenggan yang seterusnya ni adalah malam bagi ibu bapa. Ayat-ayat sini ni kira macam ayat ceramah tau. Ayat khutbah Jumaat, ayat ceramah. Dia bukan ayat standard. Ya, kemudian tak ada rujukan pula. Ya, macam ni. Ibu bapa beranggapan peringkat Islam di sekolah sudah bebaskan mereka tanggungjawab ambil ilmu. Ini cuma tanggapan, tak ada sumber. Ya, dalam peringkat ilmiah kena ada sumber. Saya tak cek lagi berkaitan dengan Turnitin mana plagiat yang kemungkinan dilakukan. Tapi ayat ini maksudnya ayat tu tak berapa nak kita boleh ambil sebab apa? Tak ada sumbernya. Okey. Yang ini pun sama ya. Kalau kata sarjana ni, siapa sarjana ni? Siapa orangnya? Kajian mana? Macam ni juga. Nyatakan rujukan dari kajian yang lepas atau jurnal atau tesis. Minimum kena ada 30 artikel ni. Ustaz Solihin ada suruh buat tugasan kan? Biasanya kan? Dia suruh cari apa dulu? Cari artikel. 20 artikel. Berapa artikel? Berapa? 20. 20 artikel berkaitan tajuk yang awak nak buat kan? Kalau bagi saya 20 artikel tak cukup. Sebab biasanya kena ada 30 artikel ke atas. Bila 30 artikel tu anda akan tapis lagi tapisan tu mana yang betul-betul tajuk yang sesuai dengan tajuk awak ni. Macam tu. Kaitan kajian pengajaran Al-Quran, pembelajaran Al-Quran, kelemahan bacaan Al-Quran, ni sudah kena kumpulkan. Okay. Sebab apa kita perlukan ni? Sebab kita perlukan nak dapatkan gap kajian. Gap kajian. Okay. Boleh beritahu saya apa itu gap kajian? Apa itu gap kajian? Ya. Apa itu gap kajian? Pasti. Siapa boleh beritahu saya? Tak pasti. Gap kajian ni contoh ya. Contohnya lah, kajian Alwi Abdul Halim ni dikaji tentang kelemahan pengajaran Al-Quran ya. Dia dapati kelemahan sebab apa? Sebab masalah penguasaan pelajar. Itu satu. Kajian lain pula contohnya dikaji sebab lemah sebab adalah masalah pengajaran guru. Kajian lain pula contohnya anda dapati masalah-masalah prasarana. Jadi faktor-faktor tu nanti anda akan buat satu kajian berkaitan dengan masalahnya berdasarkan faktor-faktor tu. Itu contoh. Maknanya ataupun bila awak kaji yang dapat bahawa faktor kelemahan pelajar dah ada, faktor pengajaran guru dah ada, faktor prasarana tak dah ada satu lagi faktor yang tak ada dikaji lagi. Contohnya faktor motivasi kendiri pelajar tu nak belajar. Tak ada lagi, tidak awak buat kajian tentang tu. Tu maksudnya, tu gap kajian maksudnya. Boleh faham? Boleh faham Okay. Jadi begitulah maksudnya bila anda nak buat satu kajian tu kena baca semua dulu. Maksudnya dalam kalau ada 10 artikel, 10 artikel, 20 artikel, 20 artikel. Macam tu ya. Senarai, kena susun, masuk dulu. Lepas tu baru kita saringkan dia satu. Macam tu. Baru dia jadi. Kalau macam ini maksudnya rasanya awak masih belum lagi lah. Sama yang lain-lain ni. Macam Lili Fitri pun, Asila pun, belum lagi. Aida Atika tak serah lagi kat saya. Okey. Boleh ya? Lepas clear personal apa dipanggil pemasangan kajian, barulah kita boleh buat objektif. Sebab kalau dalam ni saya nampak masih belum ada objektif kajian lagi. Nak buat apa belum tahu lagi. Jadi objektif kajian ni masih belum diterima lagi. Selesaikan dulu pemasangan kajian, baru kita kenal pasti objektifnya atau persoalan kajian. Tu yang mula asasnya, basicnya ialah permasalahan kajian. Macam mana nak cari permasalahan kajian? Cari kajian-kajian, jurnal-jurnal ataupun tesis yang ada berkaitan dengan tajuk, skop yang anda nak kaji. Jadi anda akan dapatlah. Kena baca banyaklah. Baca bukan setakat baca je, baca analisis. Okey. Ini komen saya ya.
Okay, pemasaran kajian masih belum cukup. Perlu kajian-kajian lepas berkaitan isu ini dan cari gap kajian. Jadi persoalan dan objektif kajian dibina berdasarkan isu atau masalah yang terdapat dalam kajian lain yang masih belum dapat diselesaikan atau sudut lokasi atau skop ataupun masa ataupun berdasarkan gap kajian. Itu maksud dia. Jadi bila anda baca nanti 20 artikel yang Ustaz Solihin suruh tu dah hantar pada dia belum? Belum Ustaz. Belum? Dah siap ke belum? Belum. Belum. Sekarang ni berapa artikel Dia ada? kata 8 atau 9 dia kata. Ya. Oh, kena cepat tu. Anda cari je. Ya. Jadi kena cari tu dulu baru boleh buat kajian tau. Kena senaraikan. Tapi dalam bidang apa? Inilah kalau awak fokus pada bidang pengajaran Al-Quran atau pembelajaran Al-Quran ataupun isu pembelajaran Al-Quran, type benda tu, cari dalam Google Scholar ke, cari dalam tesis-tesis ke. Yang penting bila awak cari, yang pertama kena tentukanlah nama, siapa pengarang, buat kolom kan? Dah ajar kan cara buat kolom kan? Pengarang, kemudian apa lagi? Tajuk kajian, objektif dia, metod dia guna apa, hasil kajiannya apa kajian-kajian cadangan dia, macam tu. Baru awak boleh buat nanti. Okey. Okey, boleh ya? Boleh Ustaz. Anda kena buat semula lah ni ya. Okey. Yang lain ada nak tanya ke? Sebelum saya sentuh kajian-kajian masing-masing. Ada? Tak ada ya? Okey, kita pergi pula kepada Asilah tadi ya. Play. Okey. Sila saya komen apa? Okey. Baik. Bagi Nur Asilah pula, kajian awak ni terlalu umum Ni terlalu umum. Perlukan sekejap Tutup data. Okey. Kajian awak ni terlalu umum. Bila saya lihat pada pernyataan masalah atau masalah kajian ni, terus awak mengatakan kadar peningkatan tingkah laku, peningkatan apa? Tingkah laku ya? Dalam kalangan pelajar fenomena yang sering dipaparkan dalam dunia bahasa. Peningkatan apa? Peningkatan ini menunjukkan bahawa sebagian pelajar masa kini mengalami masalah sosial yang melambangkan keturunan akhlak. Okey. Awak dapat ni statement ni awak ambil daripada mana? Ini langsung tak ada rujukan, tak ada kajian kat mana, tak tahu siapa. Masalah sosial masalah apa? Masalah sosial terlalu banyak. Sekarang ni kalau kata sekarang lain lagi banyak masalah sosial kan? Tak nyata. Okay? Lepas tu terus awak tulis faktor-faktor seperti ibu bapa, rakan sebaya, rapat. Ni mana faktor. Awak bincang pula faktor 1, faktor 2, faktor, semua faktor. Ya. Jadi yang ini pun tak dinyatakan kajian lepas. Jadi saya tak dapat nak nampak awak nak buat kajian apa. Ya. Macam tu. Kalau awak nak fokus pada faktor saja, kajian tentang faktor saja. Faktor ibu apa, faktor ibu apa saja. Sebab tu dalam artikel masalah sosial kena senaraikan, kemudian bidang apa nak masuk. Masalah sosial apa? Kemudian adakah nak fokus pada faktor sahaja ataupun sebagainya. Okey. Terima kasih lah, ada nak tanya? Tak sebab saya tak tengok lagi. Oh, tak tengok lagi jadi sekarang macam ni. Sampai komen bawah apa? Oh ni. Okey. Jadi saya tak boleh tengok awak punya objektif ni. Objektif pun tak berapa betul ni. Jadi tak boleh buat macam ni objektif Okey, persoalan kajian pun tak ada sebab statement problem awak tak jelas. Jadi macam mana nak jadikan persoalan? Sebab tiba-tiba awak nak kaji tentang fatwa mempengaruhi
pendidikan kuis pula. Kat kuis ada masalah ke? Kalau betul-betul kat kuis ada masalah, awak yang tengah lah. Macam ni kajian oleh Zakia Ismail yang ni. Yang ini nyatakan bila tahun ni. Yang ini awak kena naikkan, yang ini awak naikkan ke penyataan masalah. Yang ini cuma persoalan sahaja, jangan bincang waktu dalam ni. Ya. Macam ni signifikan semua ni. Yang ini semua dalam masalah. Cuba lihat tesis, kajian, jurnal yang lepas yang ada. Macam mana kaedah penulisannya? Saya nampak macam awak tak banyak baca jurnal, tak banyak baca tesis, tak banyak baca penulisan-penulisan ilmiah yang lain. Jadi cara penulisan awak ni macam salah lah. Ya. Macam ni, tiba-tiba terus tajuk. Tajuk pun tak betul. Jadi nak buat tajuk nanti pula, dia ada kaedahnya. Dia ada pemboleh ubah bersandar, pemboleh ubah tetap. Dan dia ada isu dia. Ada 3 perkara tu. Saya rasa dah diajar ni dalam kelas method rasanya dah ajar. Satu lagi awak kena ada buku metodologi penyelidikan. Penting nanti untuk buat bab 1 ni dan bab 3. Penting. Nak tentukan. Contohnya awak dah ada tajuk ni, contohnya nak guna metod apa yang paling sesuai. Kena tahulah. Dia jangan tiru je. Baik, penyataan masalah ni contohnya kan. Dalam penyataan masalah ni awak kena buatlah. Fokuskan bidang. Apa bidangnya? Bidang akhlak, bidang kurikulum, bidang pedagogi. Apa fokus dulu bidang tu? Fokuskan bidang dulu. Itu perincikan bawah. Kemudian cari kajian-kajian berkaitan dalam bidang. Biasanya 30 artikel ke atas. Jurnal, kertas kerja, tesis, buku dan lain-lain. Lepas tu baru cari gap kajian. Contoh ni saya bincangkan pada Amir tadi tu. Maksudnya ada gap. Gap dari sudut apa, dan daripada gap tu lah kita akan buat kajian. Kemudian biasanya dalam kajian-kajian lepas tu dia ada propose sekali dengan teori. Dia guna teori apa? Awak boleh guna pakai teori tu dalam kaedah adaptasi daripada teori yang digunakan. Okey. Kemudian daripada gap tu baru ada bina persoalan kajian, daripada persoalan kajian bina objektif, daripada kedua-dua tu baru bina tajuk. Baru boleh bina tajuk. Sebab tu kita akan ada pembentangan proposal untuk tajuk nanti. Bagi dalam minggu yang keberapa tak pastilah, nanti dia akan urus oleh Ustaz Salihin. Okey, ada nak tanya Nasilah? Ya. Ada nak tanya? Ada nak tanya? Lain tak clear? Tak ada? Awak baca dulu. Okey, awak baca dulu nanti. Nak saya suruh ke? Awak dah siap belum tugasan Ustaz Salihin suruh? Cari 20 artikel. Dah siap ke belum? Mau respon sikit. Kalau tak dapat cakap, tu mesej ni. Saya nak tahu perkembangan awak je. Belum Jadi minta siapkan juga cepat sikit Kalau tak ada awak takkan boleh buat kajian. Saya tak akan benarkan sesiapa buat objektif dan persoalan kajian setelah selesai masalah kajian. Macam saya lepas sampai minggu yang ke-10 tak selesai, saya takkan bagi. Saya takkan lepaskan. Kecuali awak cari penyelia lain lah. Saya takkan lepaskan. Sebab benda tak betul. Jadi benda ni apabila tak betul, dia akan efek pada persoalan kajian, objektif kajian. Dia akan beri kesan juga pada bab 2, teori kajian. Dan bila bab 2 tak betul, dia akan efek pada metod kajian. Bila metod kajian tak betul, awak jalankan kajian juga, dia akan salah bab 4 dan tak akan capai hasilnya pada bab 5. Tak akan sampai hasil pada bab 5. Itu dia. Jadi implikasi dia implikasi lah. Okey.
Okey, selesai. Kita pergi pada Lili Fitri pula ya. Baik. Bismillah. Juga sama seperti yang lain ya. Ini saya banyak kajian contoh yang ni. Okey. Tajuk awak ya, Lili Fitri ya. Model pendidikan Nabi Ibrahim, metodologi membina pendidikan keluarga. Okey. Saya tak pandang tajuk dulu, saya akan lihat daripada dia punya stem problem dulu ya. Yang saya nampak gambarkan, awak cuba nak keluarkan satu teori pendidikan Nabi Ibrahim bagaimana membina satu keluarga yang baik lah. Baik. Jadi dalam perenggan yang pertama ni juga samalah. Maksudnya ayat ni kena lihat balik ya. Pada zaman senantiasa berubah. Tengok ayat ikut standard ya. Kemudian menyatakan manusia pendidikan dua elemen yang saling bersinergi positif. Okey, dan semua ni. Tadi rujukan ambil dari mana? Awak kata ni rujukan ambil dari mana? Siapa kata ni? Dalil ataupun tafsir mana awak ambil? Kalau ada dalam kajian-kajian tak apa, nyatakan kajian tu. Kalau tak ada kena nyatakan. Kena adakan. Okey. Kemudian juga manusia pasti menginginkan keturunan yang soleh, cerdas, sebagainya lah. Okey, tapi pun rujukan tak ada. Ini kata siapa ni? Cara mendidik anak dapat daripada Al-Quran. Mana buktinya? Siapa buat kajian? Jadi kalau ada dalam surah, nyatakan dalam surah apa? Itu maknanya menunjukkan kenyataan awak ni tepat, betul. Ya. Kemudian kebanyakan ibu bapa bingung cari role model yang dapat mencontohi dan mendidik anak-anak mereka. Ini bukan kajian siapa? Siapa kata ibu bapa bingung ni? Mengatakan juga. Contohnya adakah semua ibu bapa bingung? Atau ibu bapa yang bagaimana bingung? Tu. Kena nyatakan. Kajian mana? Kajian ni di mana pula? Adakah kajian di Malaysia? Atau kajian di Australia ke? Atau kajian di Arab Saudi ke? Kan? Tak tahu. Kemudian salah satu model pendidikan Nabi Ibrahim yang melahirkan keturunan ni ialah modelnya apa? Mana modelnya? Kata model tu dia ada satu struktur yang menunjukkan kaedah. Itu model. Model itu berdasarkan kajian daripada orang yang akan mencipta model. Biasa kajian-kajian ni akan story, biasa akan melahirkan model, menghasilkan model pendidikan. Jadi dari kajian mana ni? Teori mana diambil? Ini pun semua tak jelas, tak ada rujukan ya. Jadi semua tu perlukan rujukan awak buat sebagai asas dalam penyelidikan ya. Kemudian tiba-tiba awak masukkan penulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui metod. Okey, metod ni nyatakan rujukan. Ini perlu ada dalam gap kajian lah. Maksud penulisan ini bertujuan untuk metod ditempuh oleh Nabi Ibrahim di anak-anaknya, melahirkan generasi muka bumi. Ini rujukan mana yang ambil ni? Ini semuanya nyatakan rujukan dalam surah apa tafsir ulama yang macam mana. Okey. Ini pun samalah. Ini pun nyatakan 69 kali dapat 25 surah. Ini pun daripada mana? Apa dalam kitab ulumul Quran ke? Okey, ini pun dia nyatakan. Baik. Kemudian daripada tu barulah lahirlah persoalan kajian. Jadi awak buat apa kekuatan asas yang dibawa oleh Nabi Ibrahim? Asas apa? Nabi Ibrahim ni Nabi ni diturunkan umum, semua dia asas. Dari sudut keimanan, dari sudut pendidikan, dari sudut kekeluargaan, dari sudut ekonomi, dari sudut apa lagi? Spiritual, semua ada. Tapi nak fokuskan apa? Kalau fokus pada pendidikan, nyatakan asas pendidikan. Pendidikan anak contohnya. Pendidikan orang tua pun ada. Nak pendidikan apa ya. Jadi fokuskan perbincangan. Tapi ala kulli hal semua ni merujuk pada persepsi ataupun permasalahan kajian di atas. Contohnya saya argue sini, kenapa tak pilih Rasulullah SAW? Apa relevannya pilih Nabi Ibrahim AS? Apa Nabi Ibrahim?
Sebab Nabi-Nabi terdahulu diturunkan khusus untuk umat tertentu. Tapi Nabi Rasulullah diturunkan untuk semua umat. Kafatun nas, untuk semua manusia. Tapi kenapa pilih Nabi Ibrahim? Apa fashionnya? Kena nyatakan juga. Macam tu. Tapi dalam ni tak nyatakan kenapa pilih, apa beza di antara pendidikan Nabi Ibrahim dengan Nabi Rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada tulis dalam ni pun. Jadi persoalan kajian tu tak ada. Itu maksud saya lah. Ya. Okey. Jadi untuk objektif pun sama juga, ya. Perlu disemak semula, buat statement problem, ikut susun, ikut dia punya paragraf dia, ikut topik-topik dan subtopik dia. Okey. Jadi seterusnya untuk objektif kajian pula, untuk mengetahui ni tak berapa nak sesuai. Nak jawab untuk mengetahui pemaparan kisah, mengetahui ni tak berapa nak sesuai. Menyatakan ataupun memperincikan ke apa, macam itulah. Jadi untuk menjawab masalah pelajaran yang efisien dan efisien. Masalahnya apa? Masalah pun tak ada. Jadi nak jawab soalan tu susah. Jadi objektif ni lebih pada benda yang dapat dikira lah, dapat dihitung. Contohnya dalam bab 5 nanti, macam mana bentuk jawapan anda dalam masalah-masalah ni. Jadi ni takut tak selesai jawapan awak. Jawapan tak selesai, terlalu banyak isu, takut tak selesai, tak fokus pada satu. Ni. Jadi yang ketiga, untuk menyebar luaskan hikmah-hikmah. Macam mana nak sebar luas? Jadi dalam hasil bab 4, bab 5 nanti, nak tunjukkan awak dah sebar tu apa. Awak dah buat ceramah, awak dah terbitkan buku, mana terlalu besar. Jadi kena ubah lah ni, ayat ni kena ubah. Ni saya nak buktikan dalam bab 4 dan 5. Okey, ini komen saya. Okey, ada yang nak tanya? Fitri nak tanya? Berkenaan dengan tajuk ni sesuai ke ataupun nak kena ubah tajuknya Ustaz? Okey, begini. Untuk tajuk, kita jangan fokuskan dulu. Jangan fokuskan dulu ya. Biasanya kalau buat PhD pun tajuk akan berubah-ubah juga. Jangan fokuskan dulu. Yang penting fokuskan dulu kepada permasalahan kajian. Input kajian dulu. Selesaikan 20 artikel atau 30 artikel berkaitan dengan bidang ni. Bidang ni ialah pembelajaran. Kalau awak nak cari artikel berkaitan dengan artikel berkaitan dengan pembelajaran atau kaedah pembelajaran Nabi ke, macam itulah. Ataupun kaedah pembelajaran ataupun Nabi Ibrahim AS ke, dari sudut pembelajaran Nabi Ibrahim AS ke, pribadi Nabi Ibrahim AS ke. Jadi dah banyak nanti baru awak nampak awak nak buat yang mana, model ke ataupun ambil keluarkan kaedahnya ke, ataupun nak menyelesaikan masalah ke, ataupun awak kaji fokus pada pendidikan keluarga, ambil model tu sebagai penyelesaiannya. Dia banyak isu nanti. Baru kita bincang berkaitan dengan tajuknya. Sekarang cari dulu dia punya statement problem dia. Apa isunya, apa gap. Begitu. Boleh ya? Okey, baik Ustaz. Okey, jadi yang saya boleh bantulah. Begitulah. Penyelia ni membantu anda dalam menulis ikut standard ni Dan saya takut begini, yang lepas-lepas bila kita dah tulis habis sampai tebal lah, sampai 80 muka surat, tiba-tiba salah. Nak ubah semula, ya Allah, janganlah susah. Biar susah dulu ni. Okey, Aida Atika, ada nak komen apa-apa? Tak ada apa Ustaz, cuma nak minta maaf sebab tak dapat hantar. Saya sebenarnya tak tahu tesis ni dia kena starting dari apa. Saya ada tanya kawan-kawan apa semua tapi macam jawapan dia orang tak dapat. Saya tak faham nak tanya Ustaz, saya takut. Awak tak WhatsApp saya, mana saya nak jawab. Macam ni, awak start dengan penyataan masalah. Macam mana nak cari penyataan masalah? Cari kajian-kajian lepas. Sebelum kajian lepas, awak punya bidang kajian apa agak-agaknya? Saya nak buat tentang akidah. Isu bidang akidah. Murtad. Sekejap. Isu murtad. Isu
syirik, murtad, khurafat macam tu. Tapi cerita lagi berkenaan dengan murtad. Okay, murtad. Kalau begitu awak fokus murtad saja. Syirik satu isu lain, khurafat satu isu lain. Jadi murtad, fokus murtad je. Baik. Nanti awak cari artikel-artikel tentang murtad ni. Tentang murtad ni ya. Jadi dalam artikel tu awak akan dapat apa isunya, apa masalahnya. Murtad dari sudut pelajar ke, murtad dari sudut guru ke, murtad dari sudut orang ramai ke, ataupun orang tak faham apa itu murtad ke. Jadi bila banyak tu baru awak fokuskan. Contohnya ramai yang tak tahu tentang murtad. Okey, contohnya kan. Aha. Jadi awak boleh buat kajian tentang persepsi apa pelajar, persepsi guru, kita kaitkan pendidikan lah, persepsi masyarakat terhadap murtad dan kesannya. Okey, dah dapat dah. Tu dia. Sebab awak buat kajian, orang tak faham apa ini murtad. Tentang ramai murtad tu dah JAKIM dah buat dan sebagainya. Contohnya lah. Jadi buatlah satu kajian tentang persepsi pelajar terhadap murtad. Sebab bila pelajar faham murtad, maka dia akan dapat mengatasi masalah tu. Ataupun persepsi guru terhadap murtad. Sebab dia akan mengajar benda murid dan dia akan memperbaiki akidah atau kefahaman murid terhadap agama Islam. Itu contohnya. Itu pandangan saya lah. Awak kena cari dulu kajian, tunjukkan ke saya bahawa mana yang awak nak kaji begitu. Boleh? Mulakan itu dulu. Okey, baik. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, jadi rasanya itu saja kot. Nanti kalau ada masalah boleh terus PM saya ya. Sebab bila awak tak hubungi saya ni kira tak faham. Saya pun tak tahu apa masalah awak. Jadi hari ni kira kehadiran yang pertama lah. Jadi minggu depan kita akan buat lagi. Atau tak ada masalah kita akan kalau dah ada artikel terus hantar dalam GC ya. Nanti insyaAllah saya akan usahakan untuk semak secepat yang mungkin lah. Ya, itu. Baik, itu saja. Ada yang tanya sebelum kita 30 tu Ustaz. Ya. Tadi 30 artikel tu Ustaz. Tak jelas ni, apa dia? Hantar yang 30 artikel tu ke? Okey. Sekarang nak mudahkan urusan, buat dulu 20 atau 30 artikel dulu. Cari dulu 20-30 artikel dulu ya. Senaraikan. Sebagaimana yang Ustaz Salihin suruh buat tu, hantar pada saya. Okey. Dalam bentuk kotak-kotak kan. Dalam bentuk kotak-kotak tu lah. Hantar pada saya. Nanti saya akan semak satu-satu. Ya. Boleh ya? Okey. Baik Ustaz. Kalau tak dia tak buka mula nanti susah. Okey, itu saja. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada lagi? Maksudnya untuk perjumpaan ni kita tetap hari ni ke? Tak semestinya. Nanti kalau dalam rasa nak jumpa dalam grup, contohnya Amir seorang lah nak jumpa kan, perlukan buat Google Meeting. Jadi kita akan invite kawan lah. Kalau kawan nak datang tak masalah. Kalau nak masuk tak masalah. Itu. Nak share pengalaman kan, nak share apa yang itulah. Tak ada masalah. Okay. Kalau ada isu-isu yang macam ni, isu yang menyeluruh macam ni, saya akan panggil semua lah untuk dengar. Nak bagi selaraskan. Sebab kalau itu kan waktu sekarang kelas saya cuma okey, tak apa. Boleh. Tak apalah, waktu-waktu yang free lah nanti bila-bila. Kalau malam pun malam lah, tak kisah. Okey, mana yang free Okey, itu saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terus.